warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah aku hanya ada beberapa perkara atau perkongsian yang ingin dikongsi, dan perkongsian ini hanyalah berdasarkan penulisan di atas. Namun mungkin ada yang tidak ingin ataupun tidak ingin membacanya, mungkin boleh mendengar video inilah. Dan sekadar perkongsian sedikit berkenaan dengan penjagaan alam sekitar, yang mana kita lihat di Malaysia sendiri, banyak sungai-sungai yang tercemar, dan isu ini hanya seorang tersebut. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan kesedaran ini, bukanlah senang untuk kita memupuk, untuk kita memberi kesedaran. Kalau kita lihat program-program, aktiviti sebelum ini yang dijalankan oleh pihak kerajaan sendiri, yang dijalankan oleh NGO, pihak-pihak swasta dan media massa dan sebagainya, mereka telah menjalankan tugas, namun impaknya hambar ataupun kesannya tidak seberapa. Jadi perkara ini dalam Islam juga menuntutkan supaya kita untuk menjaga kebersihan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, macam mana untuk tanamkan kesedaran kepada orang lain, macam mana untuk kita rawat pencemaran sungai dan penjagaan alam sekitar dan sebagainya, kita nilai diri kita dulu. Jadi kita lihat sendiri, adakah kita ini seorang pembersih? Adakah kita ini seorang yang mengamalkan kebersihan alam sekitar? Adakah kita ini seorang yang mengamalkan kebersihan yang dituntutkan di dalam Islam? Tepuk dada tanya iman, jangan jawab di sini ya. Jadi kebersihan yang dituntutkan dalam Islam sangatlah banyak dan sangatlah luas. Solat kita berwuduk, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu membasuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan benda ini menunjukkan konsep Islam. Sebelum kita berwuduk, sebelum kita mendirikan solat, kita perlulah jaga kebersihan. Sebelum kita mendirikan solat, kita perlu lihat situasi ataupun tempat-tempat untuk kita solat itu, adakah tempat itu cantik, atau penulisan buku fiqh yang mana meletakkan bab taharah ataupun bab bersuci pada permulaan bab. Bagaimana untuk kita bersuci, bagaimana untuk kita bersuci jika tiada air, bagaimana untuk kita najis atau membersihkan diri ketika ketiadaan air dan sebagainya. Banyak dalam ni yang menyebutkan bagaimana ada bersuci berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan Islam ini sesungguhnya mengamalkan kebersihan, bukan sekadar berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan ibadah, akhlak dan sebagainya. Dan benda ini sangat dituntut di dalam Islam, menjaga kebersihan diri kita dulu. Apabila kita menjaga kebersihan diri kita, kita akan tahu bagaimana untuk kita menjaga persekitaran kita yang bersih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22, yang mana Allah berfirman, sesungguhnya mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Bukan sekadar dituntut di dalam jasmani kita, bukan sekadar untuk kita amalkan jasmani kita, namun rohani kita juga tidak ketinggalan. Orang-orang yang menjadikan dirinya bertambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, dan sesungguhnya hampalah bagi orang menjadikan dirinya susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran dan maksiat. Inilah bagi orang yang dirinya bertambah bersih, yang mana imannya yang bersih, dirinya yang bersih, maka berjayalah seseorang itu jika bertambah bersih dirinya dengan amal dan kebajikan yang dia lakukan. Namun sebaliknya, hampalah bagi orang-orang yang terbenam kebersihannya, yang mana sudah sedia ada kebersihan, sudah sedia ada imannya yang baik, namun surut, terbenam, maka hampalah seseorang itu.
Kerana apa surutnya iman itu? Kerana maksiat yang dilakukan. Kesimpulan yang kita boleh jadikan adalah sama-samalah kita muhasabah balik diri kita. Kita nilai balik diri kita sejauh manakah kita mengamalkan kebersihan, sama ada dari segi rohani dan jasmani kita. Saya mengambil benda ini dalam konsep maratibul amal, yang mana sebelum kita mencapai sebuah negara Islam, haruslah kita bermula dengan individu Muslim. Jadi harap-harap apa yang dikongsikan bermanfaat, dan segala kesalahan dan silap ataupun pembetulan yang ingin dilakukan mungkin boleh dinyatakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.